Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam ini, malam Jumaat di Masjid Al-Istighfar, Pasir Ris, Singapura, dalam mengikuti pengajian kitab Al-Hikam. Ya, para jemaah sekalian, seperti biasa kita akan mulakan pembacaan kitab Al-Hikam dengan sama-sama kita beristighfar mohon ampun daripada Allah, dan demikian juga kita membaca kalimat tauhid, mengingati akan tiada Tuhan melainkan Allah dan menyebut nama Allah. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alil athhar ashabil amr ajma'in, ila hadrat sultan awliya wa salihin, Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, wa amadana bi imdadi wa anasana bi harakati wa nafa'na bi barakati, wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah, وخصوصا شيخنا مرشدنا ورابطنا السنع في فد مسنا عبد القادر منصور دين قادر جيلان بغدادي شهد الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال في قلبه الله وناصره معينه بالدرين هو الله فاغفر لنا يا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuha al-arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita beri salam pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Madad ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya Sultanul Awliya. Assalamualaikum ya Sultanul Arifin. Madad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam Jumaat yang penuh rahmat dan barakah pada bulan Rejab yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimati dalam iman dalam Islam, dan dijumpakan kita semua dalam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat barakah dan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, dalam pengajian kita Al-Hikam kita telah sampai di muka surat yang ke-84. Muka surat 84 pada kalam hikmah yang ke-60. Bagi mereka yang memegang kitab hikam yang lama, ya. Bagi mereka yang memegang kitab hikam yang baru, mungkin tak sampai muka surat 84, ya. Tapi pokoknya carilah ke kalam hikmah yang ke-60. Ya, mereka yang belum ada lagi kitab hikam dan ingin mendapatkannya, bolehlah ber-message kepada saya supaya dapat kita sampaikan dengan segera. Ya, para jemaah sekalian, dalam pelajaran kita lepas, kita sedang membacakan tanda hati yang mati. Tanda hati mati kita dah sebutkan bahawa orang itu tidak rasa apa-apa pun kalau dia buatkan dosa. Dan demikian pula apabila dia tu meninggalkan perintah-perintah Allah, maka dia tak rasa ke sesuatu penyesalan. Dan itu juga dia membebaskan diri dia dengan segala perkara yang maksiat. Dan susah dia nak berzikir pada Allah Ta'ala. Ini semua tanda-tanda orang yang hati dia mati. Jadi kita telah sebutkan dalam pelajaran yang lepas bahawa apabila hati dia tu mati, maka dia akan lagi gelaplah hatinya. Jadi dengan itu dia akan tidak dapat petunjuk daripada Allah, jalan yang dia nak tuju. Tapi bagi orang yang di mana dia telah mendapat petunjuk Allah, dosa yang kecil dia rasa besar. Kalau orang yang masih lagi na'udzubillah, masih bergelimang dosa yang besar dia rasa kecil. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita dalam hati kita, bila buat dosa tu kecil, alah tak adalah, kecil aja dosa ni, itu ada tanda hati dia termati. Tapi kalau dia rasa, Allah dosanya aku, walaupun dosa kecil, itulah tanda hati dia tu hidup dengan zikrullah. Ya muslimin dan muslimat rahimakumullah, masuk kita dalam pelajaran malam ini pula di muka surat yang ke-84, yang kitab yang lama, di mana Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan juga kepada Ustaz Salim Bahrasi, penterjemah kitab hikam ini, semoga Allah tinggikan darjatnya dan juga melimpahkan rahmat pada rohnya. Kepada kedua-dua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bikum fid darani amin.
La saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluh. Artinya, tidak ada dosa kecil jika Allah menghadapi engkau dengan keadilannya. Dan tidak berarti dosa besar jika Allah menghadapimu dengan kurnianya. Jadi di sini maknanya Allah dialah Tuhan yang memiliki hak untuk mengampunkan atau menghukum. Itu hak dia. Tak ada siapa boleh persoalkan, Tuhan kenapa kau ampunkan dia? Tak ada siapa boleh persoalkan. Tuhan kenapa kau azab dia? Tak ada siapa boleh persoalkan. Jadi itu hak Allah Ta'ala. Jadi kalau sekiranya seorang hamba itu dia melakukan dosa, tapi dosa itu kalau Allah nak ampunkan, maka itu adalah hak Allah. Tak adalah dosa tu tak nampak pun dosa. Kenapa? Kerana sudah diampunkan. Sebab tu dalam hadis Nabi kata at-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzamballah. Orang yang bertaubat daripada dosanya seperti orang tak ada dosa. Kalau diterima taubat dia lah. Jadi seperti dia tak ada dosa. Dah kain tu kotor, dah dibasuh, dah bersih, dah tak ada kotor dah. Begitulah kalau sekiranya Allah nak menemui hamba itu dengan keampunannya. Jadi tidak ada dosa kecil jika Allah menghadapi engkau dengan keadilannya, dan tidak berarti dosa besar jika Allah menghadapimu dengan kurnianya. Jadi di sini bila Al-Imam Ibn Athaillah menyebutkan tidak ada dosa kecil jika Allah menghadapi engkau dengan keadilannya. Kalau Allah nak berlaku adil, dosa kecil pun Allah nak hukum, tak ada siapa boleh persoal. Tuhan, ni dosa kecil. Ini dosa. Allah nak hukum, itu hak dia. Jadi kalau sekiranya Allah nak hukum, dosa kecil tu pun sudah jadi berat dan besar. Kenapa Ustaz? Gambarkan, kalau dosa kecil lah, ibaratnya dosa kecil tu Allah, dia masuk neraka sikit aja. Apakah azab yang paling kecil sekali dalam neraka? Dalam riwayat hadis Nabi SAW menyebutkan azab yang paling kecil orang dalam neraka ialah diletakkan tapak kaki dia di atas bara neraka. Bukan masuk neraka sepenuhnya badan, tak ada. Tapak kaki dia dipijakkan bara neraka. Apa jadi? Otak dia menggelegak, macam air masak. Otak dia menggelegak. Dan dia mengatakan, dialah manusia yang paling azab dalam neraka. Padahal, dia yang paling sikit sekali azab neraka. Na'udzubillah. Gambarkan, apakah sanggup kita menghadapi yang demikian? Mana boleh Ustaz, takut. Tengok, matahari sekarang berjuta batu jauh. Panas. Masuk kereta, aircon cepat. Masuk rumah cepat, aircon cepat kipas. Kita tak tahan dah. Berjuta batu jauh matahari itu. Matahari itu adalah secebis dari api neraka. Ini kita letakkan tapak kaki atas api neraka, otak kita menggelegak macam air masak. Okeylah, kamu kata, alah Ustaz, dosa kecil aja. Okey, dosa kecil. Duduk dah neraka. Selesai lama. Sekejap saja. Sekejap je. Berapa Ustaz? 1 jam. Sanggup. 1 jam. 1 jam tak sanggup. Okey. Kita kata 10 minit sanggup. Tak sanggup. Takkan ada siapa yang sanggup, tuan-tuan. Sebab tu di sini kita jangan duk main-main. Alah dosa kecil, tak apa. Jangan. Walaupun dosa kecil. Tak apalah. Ya Ustaz, nanti dosa kecil ni Allah ampunkan. Mana kita tahu? Kalau Allah nak letakkan dengan hukuman dia, keadilan dia, ini dosa, hukum. Ini pahala, bagi dia pahala. Kalau Allah nak buat keadilan, ini keadilan. Allah tak zalim. Wa ma rabbuka bizzallami lil 'abid. Tidaklah Tuhanmu itu berlaku zalim kepada hamba-hamba dia. Allah tak zalim. Jadi di sini kita waspada. Jangan kita rasa tak apalah dosa kejangan. Dan sebaliknya pula, dan tidak berarti dosa besar jika Allah menghadapimu dengan kurnianya. Dengan kurnia itu maknanya dengan kerahmatnya, dengan belas kasihannya. Tidak berarti, mana tak ada artinya. Dan tak dikiralah dosa itu besar jika Allah menghadapimu dengan kurniaannya, dengan rahmatnya, dengan pengampunannya. Sebesar mana dosa sekalipun, kalau Allah nak ampunkan, tak ada apa pun
Maknanya dosa tu tak ada menjejaskan dia, tak ada akan merugikan dia dan tak akan mengazabkan dia. Kenapa? Karena Allah nak ampunkan. Kalau Allah nak ampunkan, tak ada siapa boleh kata, Tuhan kenapa dia ni, dia ampun. Siapa kau nak soal aku? Jadi kita ni sekarang ni, habis Ustaz kalau macam tu kita boleh buat dosa lah. Mana kita nak tahu Allah Ta'ala nak ampunkan kita ke tidak, kita tak tahu. Tuhan Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun. Kalau tak nak ampunkan, boleh tak? Boleh, itu hak dia. Jadi kalau gitu, kita selalu waspada. Jangan dosa besar, dosa kecil pun jangan kita buat. Tapi, jangan kita berputus asa. Kata-kata ini, maksud daripada kata Alimah bin Atta'illah ini, supaya jangan kita berputus asa. Aku dah buat dosa besar lah. Macam mana Tuhan takkan ampunkan aku? Bagaimana aku ni nak minta kembali kepada Allah? Sudahlah, alang-alang dah berdosa ni, teruslah dosa. Nampak? Itu dah masuk bisikan setan. Muka macam kau ni takkan Tuhan ampunkan. Dosa kau dah berkoyan dah banyak dah. Kalau gitu, sudahlah buat dosa terus. Itulah kehendak syaitan supaya kita terus berdosa. Sebab tu kita jangan putus asa pada rahmat Allah. Wa ma yaqnatu min rahmatillah illa al-qaumuz zalimun. Tidaklah berputus asa daripada rahmat Allah melainkan daripada kaum yang zalim. Zalim diri dia. Dia zalim. Padahal Allah dah buka pintu pengampunan, tapi dia tak minta ampun dan dia terus dia putus asa. Allah tak akan ampunkan aku. Jangan. Sebab itulah di sini bagi kita orang beriman ni, kita kena ada dua-dua. Perasaan takut akan nanti dosa kita ini menjadi sebab kita dimasukkan neraka. Dan kita juga meletakkan harapan, walau sebesar mana dosa kita sekalipun, bahawa Allah tu Maha Pengampun dan Allah boleh ampunkan kita. Jadi dua-dua ni bertimbang sama. Sepertilah seekor burung yang terbang, dia ada dua sayap. Kalau satu sayap saja dia terbalik, jatuh. Dia tak boleh, dia kena dua sayap. Jadi begitulah kita orang mukmin. Kita kena ada dua sayap. Sayap apa? Sayap harapan Allah ampunkan dosa kita. Sayap khauf, takut Allah akan murka dan azabkan kita. Jadi dengan adanya dua sayap ini, dia dapat terbang, belayar, selamat. Ya. Nak buat dosa, dosa lah. Nanti tak boleh ni, haram ni. Tapi kalau dah terbuat dosa, astagfirullah, macam mana aku dah terbuat dosa ni? Astagfirullah, minta ampunlah, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Sebab tu selalu kita ada mendengarkan kisah seorang Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Dia pergi jumpa pada seorang rahib. Rahib ni ahli ibadat, seorang abid. Aku ni dah bunuh 99 orang. Kalau aku nak taubat, Tuhan terima tak taubat aku? Kata si abid ni, muka macam kau dah bunuh 99 orang, Tuhan tak terima dah. Dia pun bunuh si abid. Abid ni ahli ibadat lah. Maka matilah orang tu, dah jadi 100. Dia jumpa pula pada orang alim. Hai orang alim, aku dah bunuh 100 orang. Bolehkah Allah Ta'ala terima taubat aku? Maka orang alim ni ada ilmu. Kalau lebih dari itu pun, kalau kau bertaubat, Allah akan terima taubatmu. Maka dia pun bertaubat. Tapi orang alim ni kata, kau kena tinggalkan kampung kau yang dulu kau duduk itu. Sebab kampung yang dia duduk tu bercampuran dengan orang-orang jahat. Tinggalkan kampung yang kau duduk tu yang jahat tu, pergi kampung tempat orang yang baik-baik ni. Jadi orang ni pun, dia pun tinggalkan kampung dia. Dia pun berangkatlah. Sambil dalam jalan, jatuh, tersepak batu, kemudian dia kesut, nak sungguh-sungguh dia nak pergi ke kampung yang baik, meninggal. Datang dua malaikat, malaikat azab dengan malaikat rahmat. Malaikat rahmat kata, aku nak ambil roh dia kerana dia dah bertaubat. Malaikat azab kata, aku nak ambil roh dia kerana dia sudah bunuh 100 orang. Jadi dalam pertengkaran antara dua malaikat ini, Allah hantar satu malaikat sebagai hakim. Kita ukurkan daripada tempat rumah dia, kampung dia yang jahat tu, sampai tempat dia jatuh. Dan daripada tempat dia jatuh tu sampai kampung yang baik, mana lebih dekat, kita hukumkan dia dengan hukuman orang yang kampung mana yang dia dekat. Jadi bila diukur, didapati kerana dia kesut sikit, dekat sejengkal saja kepada kampung yang baik.
maka diambillah rohnya oleh malaikat rahmat. Masya Allah. Itu rahmat Allah. Walaupun dah 100 orang dibunuh, tapi kalau dengan dia kesungguhan bertaubat dan memang dia usaha nak jadi baik, maka Allah terima taubat dia. Jadi kita jangan bila dah buat dosa, Allah Ustaz, saya dah banyak dosa dah, kan mungkin Allah nak ampunkan saya. Sudahlah, alang-alang dosa biarlah, alang-alang mandi biar basah, alang-alang berdawat biar hitam. Jangan macam tu. Ini kita nasihatkan pada kawan-kawan kita yang mana dah terlajak, dah terlanjur, dah putus harapan dah. Takkan mungkin dia Allah Ta'ala terima dia. Jangan. Ada. Allah akan terima taubat selagi kau betul-betul taubat kepada Allah SWT. Pernah juga dalam riwayat hadis menceritakan tentang seorang hamba Allah yang di mahkamah Allah. Didatangkan kepada dia 99 buku-buku amalan dia. Salah satu buku tu panjang berjela-jela. Semuanya dosa-dosa dia. Kemudian Allah Ta'ala kata, ini kau ada buat gini? Ada. Ini kau ada buat gini? Ada. Semua dah mengaku. Tak boleh nak elak dah tertulis. Adakah kau nak tuduh aku malaikat curang, menokok nambah benda yang tak ada? Tak ada, ya Allah. Betul. Semua tu betul. Allah Ta'ala tanya lagi. Ada tak satu amalan kau yang belum lagi dikira yang baik? Ini semua dosa. Yang baik ada tak? Dia kata tak ada lagi, ya Allah. Allah Ta'ala kata ada. Hari ini aku tidak akan menzalimi walau satu kita katakan satu zarrah pun. Maknanya Allah akan berlaku adil. Allah Ta'ala perintahkan malaikat bawa datang satu bitaqah, satu kertas yang ada tertulis La ilaha illallah. Kenapa? Sebab orang ni beriman. Dia ada mengucap La ilaha illallah. Jadi ni La ilaha illallah ni pahala, zikir, pahala. Jadi Allah kata, mari timbangkan dia. Diletakkanlah 99 buku daftar dia yang penuh dengan dosa. Dah berat dah, sengitlah dia punya timbangan. Dan diletakkanlah satu keping kertas La ilaha illallah di atas dacing sebelah lagi. Tiba-tiba dengan diletakkan La ilaha illallah di atas satu dacing sebelah, jadi berat terus dan ringan sekalian 99 buku tu. Masya Allah. Dan Allah ampunkan dia dan masukkan dalam syurga. Itu kehendak Allah, tuan-tuan, ya. Sebab tu di sini kita jangan putus asa. Tapi ini bukan berarti kita bebas buat dosa. Bukan. Ya, makna di sini kita kena jaga-jagalah, ya. Tapi kalau terjatuh, jangan kita putus asa. Kita cepat-cepat segera. Dan dalam masa yang sama juga, kita jangan sesuka hati nak buat dosa. Kerana kalau dosa itu walaupun sekecil mana pun, kalau Allah tak ampunkan, akan menjadi berat untuk kita. Ya. Jadi apabila kita mengatakan dosa kecil, dosa besar ni, apa definisinya? Setengah ulama memberi definisi. Dosa kecil ialah dosa yang tidak ada hukuman azab di dalam Quran atau hadis. Tak ada hukuman. Ya, dosa mata, dosa telinga, ya, dosa kaki, dosa tangan. Tapi kalau dosa yang besar, dosa yang ada hukuman azab dalam Quran dan hadis. Seperti dosa zina, ada hukuman dia. Seperti dosa kita kata bunuh orang, itu ada hukuman dia. Jadi kalau sekiranya dosa-dosa yang ada dengan hukuman dalam Quran hadis, maka itu dosa besar. Kalau dosa yang tidak ada hukuman dalam Quran hadis, itu dosa kecil. Jadi begitulah. Tetapi bagi orang yang ahli ma'rifat, orang ahli ibadat, sekecil mana dosa pun, dia adalah besar bagi dia. Kenapa? Sebab kita kena faham. Bila kita buat dosa, dosa tu maknanya derhaka. Derhaka menyalahi perintah Allah ataupun melanggar larangan Allah. Jadi, kita ni menderhaka pada Allah. Siapa tu Allah? Tuhan alam semesta ini. Jadi, apabila kita buat dosa, kita derhaka pada Allah. Nah, Allah Ustaz kecil. Tapi kau derhaka pada Allah. Jadi, bagi orang yang beriman, sekecil mana dosa pun, dia merasakan itu besar kerana dia telah derhaka kepada Tuhan Rabbul Alamin. Nampak? Belum lagi buat dosa besar. Dosa sekecil mana pun. Ya Allah, aku dah buat dosa, astagfirullahalazim. Itulah yang kita lihat bagaimana orang-orang wali-wali Allah, ya. Walaupun dosa kecil saja, tapi dia serasa menyesal, istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan banyak lagi lah kisah-kisah yang kalau saya nak sebut. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya.
Namun demikian, sebagaimana kita dah sebutkan, kalau orang itu bertaubat pada Allah, Allah akan menerima taubat. Bahkan Allah gantikan dia punya dosa menjadi pahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa man taba wa 'amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Sesiapa yang bertaubat, wa man taba wa 'amila salihan, dan beramal salih. Bukan taubat saja, bukan kata ya Allah aku taubat, tapi dia berubah, buat amal salih, tinggalkan yang dosa-dosa dia. Maka Allah tukarkan sekalian dosa-dosa dia menjadi pahala. Ini luar biasa. Allah Ta'ala ni, subhanallah, begitu sekali orang kata sangat pemurah dan sangat penyayang. Gambarkan orang dah buat salah, okeylah aku maafkan kau. Okey, itu pun dah baguslah tu. Sekarang orang ini dah buat salah, okeylah aku maafkan kau, dan semua kesalahan kau tu aku gantikan pula dengan pahala. Kita dah buat salah, kita dah mencuri $1,000. Okeylah aku maafkan kau, $1,000 kau curi tu, aku bagikan kau $1,000 lagi yang lain pula. Aku dah buat salah, dia bagi pula aku dapat pahala. Inilah dia Allah. Subhanallah. Jadi kalau dia dah buat dosa setinggi gunung lah sekalipun, tiba-tiba bila dia bertaubat dan beramal soleh, setinggi gunung dosa tu Allah jadikan pahala. Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh baik Engkau kepada kami, ya Allah. Malui kami kepada Engkau, ya Allah. Begini baik Engkau pada kami, tapi kami masih lagi berdosa padamu. Ampunkanlah kami, maafkanlah kami, ya Rahman. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin, ya Rabbal Alamin. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebab tu di sini janganlah kita buat dosa. Malu kita pada Allah, ya. Allah begitu baik kepada kita, tapi kita pula melakukan dosa. Dan jangan kita rasa dosa kita, alah sikit-sikit, jangan. Nanti di hari akhirat kita akan terkejut. Wa badalahum mimma amilu, dan akan nanti mereka melihat di hari akhirat wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Mereka tak sangka yang mereka punya dosa tu masih lagi tertulis dalam kitab-kitab, dalam buku catatan. Allahu Akbar. Ya, kita masuk di muka surat 85. Berkata tuan penterjemah kita, sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada artinya dosa besar jika disertai dengan istighfar, minta ampun. Dan tidak dapat dianggap dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus. Jadi kalau orang tu dah dosa, dia beristighfar, terus minta ampun pada Allah, dosa besar tu tak ada apa arti pun. Maknanya tak ada memberi kesan. Kenapa? Kerana dia sudah bertaubat pada Allah. Walau sebesar mana sekalipun. Pernah satu masa seorang perempuan yang tukang pembersih Masjid Nabawi. Kemudian lepas itu, seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengaku diri dia telah melakukan zina. Kemudian lepas itu dia mengandung. Kemudian Nabi kata, pergilah kau sampai lahirkan anak, dan kemudian disusukan, kemudian datang lagi padaku. Kemudian Nabi pun menghukumkan dia hukum rejam. Sebab dia orang dah kahwin. Jadi dia berzina, kena rejam. Bila dah rejam, dia dah meninggal, orang-orang duk mencemoh kita, mencemoh dia. Oh, ni perempuan ni macam ni. Nabi kata, jangan kamu mencemoh dia. Sungguh dia telah bertaubat kepada Allah. Andai kata taubat dia itu dibagi-bagi kepada seluruh ahlul Madinah, masih mencukupi lagi. Masya Allah. Mana taubatnya sungguh agung dan tinggi di sisi Allah. Andai kata taubat dia tu dibagi-bagilah, miskin. Seluruh orang Madinah, masih lagi cukup untuk seluruh orang Madinah. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jangan kita pandang rendah. Ustaz, dia ini pernah buat. Itu dulu dia pernah buat. Dia pernah dosa. Tapi dia bertaubat pada Allah, kita tak tahu. Kita duk ingatnya sejarah dia yang lama. Sahabat-sahabat Nabi pun zaman sebelum Islam, zaman jahiliah, bunuh anak sampai mati. Ya, mereka tanam anak perempuan tu hidup-hidup. Dan begitu juga sahabat-sahabat Nabi sebelum Islam.
minum arak, penyembah berhala. Takkan kita duk ingat lagi yang history dia ataupun sejarah dia, sedangkan dia sudah Islam, sudah bertaubat. Sebab tu di sini kita jangan pandang rendah. Walaupun orang tu berdosa, tapi kita tak tahu mungkin dia sudah bertaubat pada Allah. Dan taubat dia tu mungkin lebih besar daripada kita yang dosanya kita rasa tak ada apa-apa, tapi kita lah lagi banyak dosa. Allahu Akbar. Jadi itulah dia. Tidak adalah dosa besar tu kalau dah dipandangkan dengan istighfar. Tapi kita istighfar. Jadi kita ni ustaz, macam mana kita ni tak ada... Banyakkan istighfar. Dosa ni bukan hanya dosa zahir saja. Arak, judi, zina, itu yang kita nampak. Yang lebih besar lagi lah dosa batin. Dosa batin tu riya, ujub, megah, sombong, takbur, hasad, dengki. Allah. Itu lagi besar lagi dosa tu. Jadi kita minta ampun pada Allah. Ini sekarang bulan Rejab, bulan istighfar, bulan minta ampun kepada Allah. Banyakkan minta ampun. Pagi baca 70 kali, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Warhamni, dan rahmatkan aku. Wa tub alayya, dan terima taubatku. 70 kali pagi, 70 kali petang. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kita minta ampun pada Allah. Ini bulan Rejab, bulan minta ampun. Nanti bila masuk bulan Syaban, bulan banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti bila masuk bulan Ramadan, bulan membanyakkan bacaan Al-Quran pula. Semua masing-masing ada dia punya keistimewaan dia. Dan begitulah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wala saghirata ma'al israr, tak adalah dikira dosa kecil itu kalau sudah selalu buat. Dosa kecil ni dia akan menjadi besar bila selalu kita buat. Selalu dia buat tu dah jadi macam orang kata asam garam. Tak buat tak boleh, mesti nak buat. Dosa mata, dosa telinga, dosa mata tengok-tengok gambar-gambar maksiat, dosa telinga suka dengar umpatan-umpatan orang, dosa lidah suka mencerita hal orang, apalagi dengan WhatsApp dia, dengan Telegram dia, dengan Facebook dia, menceritakan keburukan orang. Ini semua boleh membawa pada kerosakan. Dan dosa tu menjadi dosa besar. Dan dosa kecil itu juga menjadi dosa besar apabila kita menganggap remeh. Alah, dosa kecil aja. Itu sudah jadi dosa besar. Kenapa? Sebab dosa itu maknanya kita membuat perkara yang dilarang Allah. Hukum Allah. Hukum Allah kata tak boleh. Alah, tak apalah. Jadi mana kita sudah merendahkan hukum Allah. Jadi dosa kecil itu dah jadi hukum besar. Nampak? Jadi janganlah kita meremehkan dosa kecil. Dosa tu tetap dosa dan kita selalu jaga diri kita. Sebab tu Nabi kata, la saghiratal ma'isra. Tidak dikira dosa kecil lagi lah. Kalau sudah ada selalu buat, maknanya tak dikira dosa kecil, maknanya jadi apa? Jadi dosa besar. Itu dia tuan-tuan. Allah, ya Allah, peliharalah kami daripada segala dosa kecil dan dosa besar, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Maafkanlah kami atas keburukan kami dan akhlak kami yang jahat, ya Allah. Ampunkanlah kami dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Yahya bin Mu'az rahimahullah ta'ala, seorang ulama sufi, berkata, jika Allah menggunakan keadilannya, tidak berarti segala amal kebaikan. Jika Allah menggunakan keadilannya, tidak berarti segala amal kebaikan. Tidak berarti mana? Tak ada guna lagi. Semua kebaikan kita dah tak ada guna lagi dah. Kalau Allah nak gunakan keadilan dia. Kenapa? Kalau Allah nak gunakan keadilan dia, semua kebaikan kita, semua ibadat kita tak dapat nak menandingi nikmat yang Allah beri, yang tak dapat nak membayar akan sekalian nikmat yang Allah beri pada kita. Sebagaimana yang selalu juga kita dengar kisah seorang Bani Israel yang sudah ibadat 500 tahun. Apabila dia meninggal, Nabi SAW menceritakan walaupun perkara ini akan berlaku di hari kiamat, tapi perkara itu sudah ditunjukkan Allah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila di hadapan mahkamah Allah, Allah Ta'ala kata kepada malaikat, masukkan hamba aku ni dalam syurga dengan rahmat aku. Dia kata, ya Allah, aku tak mau masuk syurga dengan rahmatmu, ya Allah. Aku nak masuk syurga dengan ibadat aku. Kenapa? Sebab dia dah ibadat 500 tahun.
Dia rasa ibadat 500 tahun tu banyak. Jadi kalau rahmat Allah tu agak sikit, jadi nak yang banyak. Allah Ta'ala kata, baiklah, timbangkan satu biji mata dia, congkil, letakkan satu dacing, dan 500 tahun ibadat dia letakkan satu dacing. Tiba-tiba satu biji mata ni lebih berat daripada 500 tahun. Nah, engkau 500 tahun ibadat pun belum dapat bayar satu biji mata. Bagaimana lagi satu biji mata sebelah? Bagaimana lagi kaki tangan seluruh anggota tubuh badanmu? Bagaimana lagi nikmat yang aku beri pada engkau? Makan, minum, wang ringgit, keluarga, isteri, rumah tangga semua. Kalau gitu, malaikat bawa dia masuk dalam neraka. Diheret dia dalam masuk neraka. Nak sampai neraka tu lagi 500 tahun. 500 tahun nak sampai neraka. Jauh lagi ni. Dah tak tahan, panas. Masya Allah. Masih jauh 500 tahun. Tapi dah rasa panas dah. Kemudian kata malaikat, bagi aku air. Malaikat kata, air kat sini mahal. Satu gelas air harganya 500 tahun ibadat. Oh, aku ada. Ambil aku punya 500 tahun ibadat. Okey. Dia pun minum. Lepas dia dah minum, jalan sikit lagi. Haus lagi malaikat. Aku haus. Malaikat kata, sekarang kau nak bayar dengan apa? 500 tahun ibadat kau pun dah habis dah. Dia pun kata, Ya Allah, masukkan aku dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu, Ya Allah. Nampak tuan-tuan? Dia pun diambil dengan rahmat Allah, dimasukkan ke syurga. Itulah dia tuan-tuan. Jadi kalau kita punya ibadat setinggi mana sekalipun, kalau Allah nak bersifat adil, makna menghukum kita dengan sesuai dengan kelayakan kita, memanglah tak ada siapa yang boleh terlepas pada neraka. Jangan kata Allah nak minta kita balaskan. Tak ada, Allah tak minta kita balas nikmat dia. Tapi kita yang dosa kita sendiri. Kita beribadat pada zahir kita. Semayang, puasa, tahajud, Quran. Alhamdulillah. Tapi hati kita, perasaan kita, orang tengok kita rasa kita baik. Kita, orang hormat kita. Kita kata orang tahu aku ahli ibadat. Kita lalu tepi anjing. Anjing pun, tunduk kepala. Oh, tengok, anjing ni hormat aku. Dia tahu aku ahli tahajud. Dia tahu aku ahli Quran. Ini sudah rasa ujub. Allah. Habis dia punya pahala ibadat dia. Belum lagi dengan dosa-dosa kalau dia buat. Belum lagi Allah nak timbangkan dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Allah. Kalau Allah nak menghukum kita dengan keadilannya, maka walaupun sebesar mana amal kita pun tak ada nilai dan harga di sisi Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami tahu amalan kami tak ada nilai di hadapan-Mu, ya Allah. Walau seberat debu pun tak ada nilai, ya Allah. Yang ada pada kami hanya dosa saja. Maafkanlah kami, ya Allah. Terimalah kami sebagai hamba yang Kau rahmatkan, yang Kau belas kasihani dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita mintalah pada Allah, tuan-tuan, ya. Kita ni tak ada daya upaya untuk nak menjadikan diri kita orang yang terbaik. Tapi hanya Allah sajalah yang menjadikan kita orang yang selamat dunia akhirat. Dan bila Allah menghadapi dengan kurnia-Nya, maka tidak ada artinya segala dosa. Tapi kalau Allah nak menghadapi kita, nak menghukum kita dengan rahmat-Nya, dengan belas kasihan-Nya, maka segala dosa-dosa pun tak ada arti. Makna dosa tetap memberi kesan. Kalau Allah nak merahmati kita. Sebab tu dalam kita ni, dalam memohon rahmat Allah, jangan putus asa. Allah Ta'ala berkata kepada kita dalam satu hadis kursi, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau ataitukum bi qurabil ardi minal zambi, kalau kau mendatangi aku besok yaumul qiyamah dengan sepenuh bumi daripada dosa, walam tusyrik bi syai'a, dan kau tak mensyirikkan, tak menyekutukan aku dengan sesuatu lain, la ataituka bi qurabi minal maghfirah, akan ku datang kepada engkau dengan sepenuh bumi daripada pengampunan Allah. Selagi kita tak syirikkan pada Allah. Selain pada dosa syirik, Allah boleh ampunkan. Siapa yang Allah nak ampunkan, Allah boleh ampunkan. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampunkan dosa syirik, tapi selain pada itu Allah boleh ampunkan siapa yang Allah kehendaki.
Dosa setinggi mana sekalipun, selagi bukan dosa syirik, Allah boleh ampunkan. Kalau Allah kehendaki. Tak ada siapa boleh soal, Tuhan kenapa kau ampunkan dia? Tak ada. Tapi kalau dosa syirik, Allah tak boleh ampunkan. Itu dah janji Allah. Habis Ustaz, kalau orang tu dah syirik, lepas tu dia bertaubat, dia kembali pada Islam, tak apalah. Sebab tu kita disuruh oleh Nabi selalu memperbaharui iman kita. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kamu. Biqauli la ilaha illallah. Dengan perkataan la ilaha illallah. Kenapa? Kadang-kadang kita berlaku syirik yang kita tak sedar. Syirik ini kadang-kadang berlaku dengan lidah, kadang-kadang berlaku dengan hati, kadang-kadang berlaku dengan kelakuan. Bukan makna kita kata aku sembah Tuhan yang lain. Bukan itu saja. Itu memang dah terang-terang lah. Tapi kadang kepercayaan kita yang boleh sembuhkan kita obat. Ini doktor ni lah yang bagi aku sembuh dia. Ini kawan ni lah tolong aku. Kadang-kadang itu syirik. Perkataan-perkataan tu kita tak sedar. Dia membawa pada syirik. Tapi Ustaz kita tak tahu. Itulah sebab Nabi kata perbaharui iman kamu. Renew balik. Sebab tu disuruh kita baca banyak la ilaha illallah. Sebab tu kita mula kelas kita tadi la ilaha illallah. Jadi kalau hati kita tu dah beriman, maka dengan la ilaha illallah tu dia jadi polish pula, jadi cantik lagi, jadi berkilat lagi. Itulah dia tuan-tuan. Sebab tu di sini kita Allah. Kalau Allah nak menghadap kita dengan keampunannya, kerahmatnya, ya, dah tak, dosa besar pun tak ada artinya lagi. Tapi apakah kita boleh ambil itu sebagai satu peluang untuk kita buat dosa besar? Tak apalah. Kita buat dosa nanti kita minta ampun pada Allah. Takutnya sebelum sempat minta ampun, takutnya saat kita buat dosa, mati kita. Tak sempat nak bertaubat. Tengah-tengah berdosa, auzubillah, tengah minum arak, tengah berjudi, tengah dia berzina, malaikat maut datang ambil nyawa dia. Belum sempat lagi nak taubat, astagfirullah, belum lagi. Tiba-tiba mati. Macam mana? Na'udzubillah. Mati su'ul khatimah. Mati dalam kejahatan. Na'udzubillah, minta Allah lindung. Allah makhtim lana bihusnul khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami semua dalam husnul khatimah. Mati dalam kebaikan, dalam iman. Janganlah kau matikan kami dalam su'ul khatimah. Mati dalam kejahatan, mati dalam dosa dan maksiat. Janganlah ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Yahya bin Mu'az rahimahullah ta'ala berkata lagi dalam berdoa dia kepada Allah. Tuhanku, jika engkau kasih kepadaku, kau ampunkanlah semua dosaku ya Allah. Kalau kau kasihankan aku, ampunkanlah dosaku ya Allah. Masya Allah. Minta ampun itu adalah merupakan satu perkara yang besar. Kita nak minta rumah, minta rezeki, Allah kasih pada aku, minta ampun. Ustaz, mintalah yang lain-lain. Yang lain itu kecil. Kita minta rumah, minta rezeki, minta kereta, minta apa pun, semuanya adalah kecil. Kerana semuanya berbentuk keduniaan yang sementara. Tapi minta ampun pada Allah, itulah kenikmatan yang paling besar. Kerana bila Allah sudah ampunkan seseorang hamba, Allah akan redha dengan dia. Bila Allah redha dengan dia, Allah senangkan dia dalam hidup dunia, dan Allah selamatkan dia di yaumul akhirat, dan Allah masukkan dalam syurga. Daripada Allah ampunkan dia. Sebab tu apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar, apa nak aku doa? Nabi pun mengatakan, bacalah ya Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kalau Tuhan yang Maha Pengampun dan kau suka ampunkan, ampunkanlah aku. Minta ampun. Sebab tu di sini kata Sayyidina Mu'az, Yahya bin Mu'az rahimahullah ta'ala, ya Tuhanku, jika kau kasih padaku, ampunkanlah semua dosaku. Tapi jika engkau murka kepadaku, tidak engkau terima amal kebaikanku. Allah. Kalau engkau murka padaku, kau tak terima amal kebaikan. Jadi dimaksud di sini, kalau Allah murka kita, setinggi mana amalan kita, setinggi gunung sekalipun, Allah tak akan terima. Sebab tu jangan cari kemurkaan Allah. Selalu kita minta rahmat dari Allah. Selalu kita minta ampun daripada Allah. Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu masa memanglah Nabi ni sayang pada umat. Maka berkatalah Allah Ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kau ni sungguh sayang pada umat kau nak selamatkan umat kau nak masukkan semua umat kau dalam syurga. Baiklah, aku serahkan urusan umat kau pada kau ya Muhammad." Maknanya, buatlah apa yang kau nak. Sudah tentu baguslah Ustaz. Nabi nak masukkan semua umat dalam syurga. Tapi tengok jawapan Nabi, seorang yang mendapat petunjuk dari Allah. Apa jawapan Nabi? La ya Allah, tidak. Tidak ya Allah. Kenapa tak mau terima sebagai Allah dah bagikan dia punya sifat, maknanya segala apa kehendak Nabi itu buatlah pada umatnya, buatlah. Nabi kata tidak ya Allah. Kenapa? Kerana engkau lebih arhamur rahimin. Engkau lah lebih kasih sayang daripada segala orang yang kasih sayang. Antara Nabi dengan Allah, siapa lebih kasih sayang? Allah. Allah lebih kasih sayang. Nabi sedar diri dia manusia. Memang dia sayang pada umat, tapi sebagai manusia dia boleh berubah. Tapi Allah sifatnya tak berubah. Arhamur rahimin, yang maha pengasih lagi yang maha penyayang. Masya Allah, tengok. Allah sayang kepada kita. Habis Ustaz, kalau Allah sayang pada kita, kenapa ni Allah bagi kita COVID-19 ni? Kerana Allah sayanglah Allah bagi COVID-19. Nak supaya selamatkan kita. Sebab kita ni dah terlalu jauh perginya. Kita dah terlalu lalai dengan dunia. Jadi dengan sebab itu Allah hantar COVID-19, sekarang semua dah insaf. Semua dah menangis, dah bertaubat, minta ampun pada Allah. Kan bagus. Sebab dunia ni bukan segala-galanya. Dunia ni sementara. Tapi kerana kamu dah terlalu sangat dengan dunia, seolah dunia inilah tempat segala-galanya. Bermati-matian kita untuk dunia, untuk dapat segala-galanya untuk dunia. Tiba-tiba kita mati, pop. Sebab dunia bukan tempat kita. Oh Ustaz, bukan tempat kita. Yelah, kita perlu makan minum, ada rumah. Okey, betul. Tapi bukanlah habis masa kita untuk dunia. Sampai tak ada masa untuk ibadat. Tapi dengan ada COVID ni, kita pun ada masa ruang dengan isteri, dengan anak. Ada belajar agama, ada baca Quran, ada bangun tahajud. Alhamdulillah. Ini satu nikmat. Dan kemudian kita pun mati. Memang itulah dunia. Tak ada siapa yang kekal dalam dunia. Kalau ada kita, kawan-kawan kita yang sakit-sakit, kesian Ustaz ada sakit. Tak apa. Sebenarnya Allah bagi sakit tu nak kenalkan kita. Bukan dunia tempat senang. Bukan dunia tempat nikmat. Dunia ni hanya tempat persinggahan. Tempat yang betul-betul nikmat, senang, ialah dalam syurga. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu ni melebih-lebihkan dunia, sedangkan akhirat tu lebih baik dan kekal. Dalam akhirat tak ada sakit. Tak ada sakit kanser, tak ada sakit leukemia, tak ada kolesterol, tak ada diabetes, tak ada apa. Batuk pun tak ada. Dalam syurga. Tak ada toilet pun tak ada. Kenapa? Tak ada orang buang air besar, tak ada buang air kecil. Yang kita makan semua jadi peluh-peluh tu keluar lebih wangi lagi daripada bau kasturi. Dalam syurga tu wangi semua. Subhanallah. Tak ada bau ketiak busuk semua, tak ada. Masya Allah. Itulah syurga. Nikmat. Tapi kita habis-habisan untuk dunia. Nak keluar sedekah untuk kita nak bantu masjid, bantu madrasah, bantu anak yatim. Sayang. Padahal inilah yang untuk kita syurga nanti. Tapi ini kita sayang. Akhir kita mati, tinggal anak-anak kita joli habiskan dia. Allahu Akbar. Ya, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita ni mudah-mudahan ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami, pimpinlah kami ke jalan keridhaan, bukakanlah mata hati kami untuk melihat kebenaran dalam hidup ini dan kebenaran kembali kami kepada-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Dengan berkatnya bulan Rejab ini ya Allah, Kau berkatkanlah kami dan berkatkanlah bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita baca istighfar ni jangan hanya untuk diri kita saja. Jangan lupa baca istighfar untuk mak bapak kita. Dan jangan lupa baca istighfar untuk seluruh umat yang beriman. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang istighfar untuk umat yang orang Islam, untuk orang beriman, maka dituliskan bagi dia pahala sebanyak mana orang yang beriman tu. Masya Allah. Kalau kita berdoa, ya Allah, ampunkanlah aku, ibu bapaku dan semua orang beriman, sebanyak mana orang beriman? Orang beriman ramai ni. Sekarang saja dah 1.7 bilion. Sebelum tu lagi berapa banyak, Dan sebelum zaman Nabi kita, zaman Nabi-Nabi dahulu lagi semua yang beriman. Maka sebanyak mana orang beriman, dituliskan pahala. Oh, ada 10 bilion. Baik, 10 bilion pahala. Sekali kita baca. Kalau 2 kali. Mari kita baca sama-sama. Allahumma rabbighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itulah saja untuk kita pada malam yang barakah ini, malam Jumaat bulan Rejab, ya. Banyakkan istighfar, ya, dan kemudian jangan lupa untuk kita pun banyak mohon doa daripada Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pengajian kita malam ini merupakan daripada sesi dakwah yang telah dianjurkan oleh Masjid Al-Istighfar. Nama pun istighfar, tuan-tuan. Masjid pun istighfar. Jangan masjid istighfar, kita tak istighfar. Kita lebih lagi kena istighfar. Ya. Dan ini tuan-tuan dan puan-puan, masjid kita pun pada zaman Covid ni banyak kekurangan daripada derma-derma para jemaah kerana orang pun datang sikit. Jadi dengan itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita membantu masjid kita dengan berderma kepada akaun nombor yang ada di depan kita, tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan menjadi amal kita di sisi Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf banyak dalam penyampaian saya apa-apa kekurangan, yang mana benar daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya, kebodohan saya dan kebebalan saya. Dan marilah dengan itu kita akhiri dengan kita mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.